Okey, standard pembelajaran seterusnya. Menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey. Jadi sebelum ni kita sudah belajar ubahan langsung. So hari ini kita tengok ubahan tercantum. Apa itu ubahan tercantum? Okey, ubahan tercantum ni sebenarnya adalah cikgu suka pecahkan dia kepada 3. Okey, yang pertama adalah langsung bercantum dengan langsung. Ini kita sudah belajar lah, ubahan langsung kita sudah belajar. Yang kedua adalah langsung songsang, ubahan songsang bercantum dengan ubahan songsang. Okey. Dan yang terakhir adalah ubahan langsung bercantum dengan ubahan songsang dan sebaliknya. Okey, dan sebaliknya. Maksudnya langsung songsang atau songsang langsung, sama saja. Okey. Ini tiada dalam buku lah, cuma cikgu suka ringkaskan dia kepada 3 ini. Jadi hari ini kita akan tengok untuk yang nombor 1, ubahan tercantum langsung dengan langsung. Okey, terus pergi contoh. Okey, contoh 9. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berkadar langsung dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, soalan A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. Okey, P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. So, macam mana kita mau buat? Langkah dia sama saja macam yang kita belajar sebelum ni. So, P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. So, tulis saja dua-dua. Okey. Sebab sekarang dia ada 2 pemboleh ubah, Q, R. Okey. Sebelum ni kita hanya belajar satu. Contoh, P berubah secara langsung dengan Q. Satu saja kan. Sekarang dia tambah 2. Dia boleh tambah lebih. Okey. Dia boleh sampai 3. Dan lebih daripada 3 pun boleh. Tapi biasanya 2 sajalah. Okey. So, langkah seterusnya sama seperti ini. Okey. Sekarang dia minta lagi persamaan. So, macam mana kita mau tulis persamaan? Sama juga kaedah seperti yang kita belajar dalam ubahan langsung. P sama dengan persamaan kan. Jadi, mesti letak K. K, Q punca kuasa R. So, kena ingat baliklah. Bila kita tukar tanda berkadar langsung kepada tanda sama dengan, kita mesti letak pemalar K. Okey, so itu adalah soalan A. Ini dia punya ungkapan dan ini dia punya persamaan. B. Okey, B. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. W kuasa 2. Dan kuasa 3X. Dan kuasa 3X. X. Ungkapan persamaan Y sama dengan KW kuasa 2, X kuasa 3. Ini ungkapan, ini persamaan. Okey. So, cikgu rasa cikgu sudah bagi 2 contoh tu, kamu sudah faham. Tengok terus C lah. C kita terus tengok jawapan. Isi padu V berubah secara langsung dengan luas A dan tingginya H. So, V berubah secara langsung dengan luas dan tinggi. Tukar sama dengan, akan letak K. Itu saja. D, jisim W berubah secara langsung. Okey. W berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Jadi, W
berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameternya D. Okey, ni. Mau buat persamaan sama dengan tukar, mesti letak K. Okey. So, sama langkah macam sebelum ni, cuma dia ada bukan satu pun boleh ubah lah, dia 3. Contoh 10. Diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Okey. X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X 6, Y 3. Okey, kali ini dia ada bagi nilai X dan nilai Y. Jadi, langkah pertama seperti biasa, X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Tulis persamaan X sama dengan KY kuasa 2Z. Okey, lah apa kita perlu buat sekarang? Kita mau cari nilai K. Okey, dia sudah bagi di sini. Okey, nilai-nilai dia sudah bagi, so kita boleh cari K. Di sini X 6, K mau cari, Y 3, ganti saja 3 kuasa 2, Z 5. Okey, so kamu akan dapat 45K sama dengan 6. Jadi K sama dengan 6 per 45 ataupun 2 per 15. Jadi ganti balik dalam persamaan. Persamaan tadi adalah ini. X sama dengan K, kita sudah dapat nilai 2 per 15. Y kuasa 2. Z. Siap. Okey. Faham kan? Sama saja langkah dia macam ubahan langsung. Cuma kali ini ada 2. Kalau sebelum ni kita hanya 1 saja. Sekarang ada 1, 2, 3. Contoh seterusnya, contoh 11. Tenaga keupayaan graviti E bagi suatu objek berubah secara langsung. So, terus tulis. E berubah secara langsung dengan jisimnya M. Dengan M. Pecutan graviti G. Pecutan graviti G. Dan kedudukannya pada ketinggian H. So, kali ini ada 4. 1, 2, 3, 4. So, ada 4 pemboleh ubah. Okay. And then, dia ada bagi nilai, diberi bahawa E 197, M4, G 9.81, H5. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. So, seperti biasa, tukar dia kepada persamaan E sama dengan K, M, G, H. Kita mau cari K. So, K sama dengan E bahagi M, G, H. Ganti nilai. K. K sama dengan E berapa? Ambil dalam soalan. 197 bahagi dengan M 4 G 9.81 dan H 5. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat 1. Okey, jadi ganti balik 1 ini dalam persamaan ini. Okey. Tulis baliklah. E sama dengan K dia 1, M, G, H. Jadi 1 tidak perlulah tulis. Jadi hanya perlu tulis sama dengan M, G, H. Okey. Contoh seterusnya, contoh 12 yang terakhir kalau anda silap. Okey. Contoh 12. 3 kuantiti STU seperti tunjukkan dalam jadual, diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T. S berubah secara langsung dengan T. Dan punca kuasa 3U. Punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan Y. Cari X, cari Y. Dia bilang, mana X, Y? Di sini.
K. Soalan ini sama juga kaedahnya. Cara menyoal saja berbeza. Jadi pertama ubah dulu dia kepada persamaan. S sama dengan KT punca kuasa 3 U. So kita mesti cari dulu nilai K. Macam mana mau cari? Cari nilai dalam jadual yang lengkap. So kolom yang lengkap adalah ini. S ada, T ada, U pun ada. So kita boleh guna kolom yang ini untuk gantikan nilai dalam sini. Okay, so ganti saja. S6, K mau cari T 0.8, U adalah punca kuasa 3, 27. So cari K, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.5. Jadi persamaan kita sekarang adalah S sama dengan 2.5 tu ganti di sini. 2.5 T punca kuasa 3 U. Baru kita tengok soalan. Cari nilai X dia bilang. Okey, mana X? Ini X. Ini X. Mau dicari. X itu sebenarnya adalah S kan? Jadi maksudnya soalan ni dia suruh cari S. Kenapa cikgu cakap S? Sebab X itu terletak pada kolom S. Okay? Pada baris S. So, X itu sebenarnya adalah S. Jadi soalan ini suruh cari S. Okay? Jadi dia mesti akan bagi T dan U. Kalau dia suruh cari S, dia mesti akan bagi T dan U. T dan U telah diberi 1.2, 125. So, gantilah. Kita mau cari S. So 2.5, T berapa? 1.2 punca kuasa 3 U, punca kuasa 2, punca kuasa 3, 125. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 15. Okey. And then seterusnya hitung nilai Y. Okey, ini cikgu padam. Kalau mau tengok balik, screenshot saja ataupun pause ini video. Okey, seterusnya dia suruh cari Y. Okey, Y itu sebenarnya adalah U. Okey, bila dia suruh cari U, S dan T dia mesti akan bagi. Tengok 50, 40. Jadi tengok balik, guna balik persamaan yang sama tadi. S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3 U kan. Okey. Jadi sekarang daripada jadual kita mau cari Y. Y itu apa? Y itu adalah U. Terpulang kamulah. Kalau cikgu pindah dululah. Punca kuasa 3 U sama dengan S bahagi 2.5 T kuasa 2.5 T. Jadi mau kasih hilang ini punca kuasa 3 macam mana? Kasih kuasa 3 di sebelah. So U sama dengan S per 2.5 T kuasa 3. Jadi ganti nilai lah. U sekarang mau cari T 40, S 50. S 50, T 40 kuasa 3. Okey, tekan kalkulator. Akhir sekali kamu akan dapat jawapan 0.125. Okey. 0.212, tengok jawapan 0.125. Okey. So selesai. So itulah ubahan tercantum. Yang cikgu tunjuk sekarang ni adalah langsung dan langsung. Okey. Untuk ubahan yang seterusnya kita akan buat di kelas seterusnya. Sekian, terima kasih.